Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ibadah Jumaat penuh berkat. Muka surat 118 buku teks. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Yang 7 hari ini, hari Jumaatlah ketua segala hari. Baik. Bersegera ke rumah Allah menuju jalan takwa. Takwa ini terdekatkan kepada Allah, takut kepada Allah. Baik, kita tengok solat Jumaat. Pengertian. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah. Kita dah belajar dah solat berjemaah itu, iaitu solat lebih daripada seorang. Tapi solat Jumaat ni berapa orang? Kita tengok nanti. Pada hari Jumaat, hanya dilakukan pada hari Jumaat sahaja. Sebab nama dia solat Jumaat. Dalam waktu zuhur. Waktu zuhur ni apabila tergelincirnya matahari daripada atas kepala kita tu. Dengan didahului dengan 2 khutbah. Mesti ada 2 khutbah. Kalau yang lelaki pernah pergi solat Jumaat dulu ni, Tok Imam akan berhenti dan dia duduk. Lepas tu dia bangun semula. Bangun semula tu khutbah yang kedua. Baik, dalil dia dalam surah Al-Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Baik, maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apa benda yang kita buat pun dah masuk waktu zuhur, waktu solat Jumaat tu semua kena tinggal. Siapa yang kena pergi? Nanti kita tahu. Baik, hukum dia fardu ain. Fardu ain bagi lelaki muslim yang cukup syarat. Fardu ain ni wajib ke atas seseorang lelaki Islam yang cukup syarat. Nanti kita tengok syarat dia apa. Baik, di bawah ni kita tengok. Gambar 1. Azan pertama masuknya waktu solat zuhur. Azan kedua selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Ada 2 azan dia dah beritahu sini. Kalau kita dengar azan yang pertama tu masuk waktu zuhur, waktu solat Jumaat. Dan azan yang kedua maksudnya Tok Imam dah naik tangga pergi ke mimbar. Baik, tengok gambar kedua. Khatib. Khatib tu orang yang baca khutbah lah. Selalunya Tok Imam membaca khutbah yang pertama. Khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Itu kita nak bagi tahu antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, Tok Imam kena duduk sebentar. Lepas tu yang ketiga, gambar ketiga, muazzin atau Bilal melafazkan iqamat. Lepas tu baru kita bangun nak solat Jumaat. Baik, lafaz dan niat solat Jumaat. Usalli fardal Jumaati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. 2 rakaat. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Bukan sembahyang 4 rakaat macam zuhur, tapi 2 rakaat dalam berjemaah. Semasa membaca khutbah, khatib disunatkan berdiri di tempat tinggi dan memegang tongkat. Pegang tongkat dan naik tempat tinggi atas mimbar itu hanya sunat. Hanya sunat. Baik, gambar keempat kita tengok.
Solat Jumaat sebanyak 2 rakaat didirikan. Dah bagi tahu. Begini ya situasi sebelum dan semasa solat Jumaat. Perhatikan satu persatu. Okey, dah bagi tahu dah. Sebelum buat apa, selepas buat apa, semasa buat apa. Baik, ini dia syarat dia. Yang sebut tadi lelaki yang cukup syarat. Ini syarat dia. Syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat. Ada 7 dia senaraikan. Yang pertama, didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Okey. Binaan yang khusus seperti masjid. Masjid lah kalau kita ni. Bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. Kalau kurang 39, 38 tak boleh buat solat Jumaat. Solat Zuhur saja di masjid itu. Termasuk imam 40 tu siapa? Termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Kalau kampung yang kecil-kecil itu memang jarang nak cukup 40. Macam kampung saya di Sarawak selalunya tak cukup 40. Jadi kita solat Jumaat. Solat Zuhur. Okey, yang ketiga, didirikan dalam waktu Zuhur, wajib. Waktu lain tak boleh. 4, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Satu kampung tu tak boleh ada 2 tempat buat solat Jumaat. Sebab itulah satu kampung ada satu masjid dia. Kita panggil satu qaryah. Satu qaryah pun ada had-had dia. Kalau kamu tengok di tepi jalan tu, dia ada tulis kat papan tanda. Sempadan qaryah Kampung Ulu Tawa. Macam tu. So, orang kampung Ulu Tawa tu sembahyang dalam sempadan dia tu lah. Okey. Didirikan secara berjemaah. Kalau buat seorang tak jadi Jumaat lah. Didahului dengan 2 khutbah. Belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Okey. Tak boleh ada 2. Dah 1 je.